Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Baiklah, untuk kali ini Ustazah akan bincangkan bidang akidah untuk tingkatan 5 dengan tajuknya ialah Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bagi siri yang kedua. Sebagaimana dalam siri yang pertama sebelum ini, Ustazah sudah jelaskan mengenai dengan apakah yang dimaksudkan Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Baiklah, kita pergi secara sepintas lalu saja berkenaan dengan pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ialah kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in dalam prinsip akidah, syariat dan akhlak. Kenapa Ahli Sunnah wal Jamaah ini dikatakan sebagai kumpulan majoriti? Ya, kerana sekitar 90% umat Islam sedunia berfahaman Sunni ataupun berpegang kepada Al-Quran dan hadis, sementara 10% pula menganut aliran Syiah. Baik, cuba murid-murid perhatikan peta dunia yang Ustazah paparkan di belakang ini, ya, tentang kedudukan golongan Sunni menurut peta. Cuba murid-murid lihat warna kuning. Warna kuning itu adalah merupakan taburan golongan Sunni di dunia. Manakala warna merah itu adalah taburan kepada golongan berfahaman Syiah. Dan sedikit berwarna biru itu adalah merupakan golongan ibadi ataupun fahaman ibadiyah yang majoritinya berada di negara Oman. Baik, seterusnya yang dimaksudkan dengan para sahabat, berdasarkan pada pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah tadi, para sahabat ialah mereka yang hidup sezaman dengan baginda, yang hidup sezaman dengan Rasulullah, bersemuka secara langsung, dapat berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan baginda sewaktu hayat baginda dan meninggal dalam keadaan Muslim. Itulah dikatakan sahabat. Dan bila zaman sahabat ini? Zaman sahabat ialah selepas zaman pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, iaitu pada tahun 610 Masihi hinggalah ke 110 Hijrah. Itu adalah zaman untuk para sahabat. Kemudian yang dimasukkan dengan golongan tabi'in ialah golongan ulama yang pernah bertemu dan belajar dengan para sahabat Rasulullah SAW serta meninggal dunia dalam keadaan Muslim. Mereka tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu hayat baginda kerana mereka dilahirkan selepas kewafatan baginda. Atau dengan kata lain, golongan tabi'in adalah murid-murid kepada para sahabat. Dan golongan yang ketiga ialah kita kenali sebagai tabi'ut tabi'in, yang merupakan pengikut kepada tabi'in, berguru dengan tabi'in tetapi tidak sempat hidup di zaman para sahabat. Atau dengan kata lain, golongan tabi'ut tabi'in adalah merupakan murid kepada para tabi'in. Baik, seterusnya murid-murid, kita lihat secara sepintas lalu lagi, iaitu mengenai dengan dua orang pelopor bagi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang ada disebut alirannya ialah aliran Al-Asy'ariyah
Dan yang kedua ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi, daripada fahaman daripada aliran Al-Maturidiyah. Dan jika ditanya bilakah Ahli Sunnah wal Jamaah ini muncul, jawapannya ialah Ahli Sunnah wal Jamaah muncul selepas berlakunya perpecahan umat Islam. Dari situlah munculnya Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Kenapa umat Islam berpecah pada masa itu? Kerana disebabkan kemunculan pelbagai aliran pemikiran yang menyeleweng daripada ajaran Islam, seperti adanya aliran Mu'tazilah, Jabariyah dan juga antaranya ialah Qadariyah. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada apakah dimaksudkan dengan Syiah. Syiah ialah kumpulan yang menuntut supaya Saidina Ali bin Abi Thalib dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkeyakinan bahawa hanya Ahlul Bait sahaja yang lebih layak memegang jawatan khalifah. Itu dimaksudkan dengan golongan Syiah. Golongan Syiah ini, mereka ini penyokong setia Saidina Ali, atau lebih dikenali sebagai pro kepada Saidina Ali, dan mereka berpendapat hanya golongan ataupun Ahlul Bait Rasulullah sahaja yang layak untuk memegang jawatan khalifah. Golongan Rasulullah seperti Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Hussein. Bagi mereka, golongan-golongan ini sajalah yang layak untuk memegang jawatan khalifah. Kemudian kita perhatikan terdapat beberapa prinsip akidah pahaman Syiah ini. Yang pertama ialah mereka yakin bahawa al-imamah merupakan rukun agama dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya secara nas. Yang kedua, meyakini bahawa imam-imam adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Mereka yakin bahawa imam-imam ini maknanya ketua-ketua, mereka ini bersifat maksum. Sebagaimana yang kita pelajari sebelum ini, Allah hanya berikan sifat maksum ini kepada para Nabi dan Rasul sahaja. Para Nabi dan Rasul diberikan sifat maksum untuk menghindarkan mereka daripada melakukan sebarang dosa dan maksiat. Tetapi bagi golongan Syiah, mereka terlalu fanatik dan mereka mengatakan bahawa imam-imam mereka juga bersifat maksum, iaitu sama tarafnya dengan para Nabi dan Rasul, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Prinsip Syiah yang ketiga ialah menyanjung Saidina Ali radhiyallahu anhu secara keterlaluan sehingga disamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Ustazah ceritakan tadi, mereka ini terlalu ta'assub, terlalu menyanjung Saidina Ali sehingga menyamakan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke tahap seorang nabi dan rasul. Yang keempat, mengamalkan taqiyah, iaitu menyembunyikan hakikat akidah, kepercayaan dan amalan mereka apabila berhadapan dengan berlainan akidah dengan mereka. Ini dikatakan mereka ini bersifat menyembunyikan akidah mereka. Apabila mereka berhadapan ataupun bergaul dengan orang Sunni, mereka akan berpura-pura sebagai seorang Sunni. Contohnya, itulah dikatakan taqiyah, menyembunyikan akidah sebenar. Dan yang terakhir ialah menambahkan nama Saidina Ali radhiyallahu anhu dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita biasanya kita akan
mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ saja. Tapi golongan Syiah mereka tambah lagi dengan nama Saidina Ali selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan yang kedua, aliran yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah golongan Khawarij. Golongan Khawarij adalah merupakan asalnya pengikut Saidina Ali juga, tetapi mereka kemudiannya berpaling tadah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim. Mereka keluar, mereka berpecah. Itu dinamakan Khawarij, Khuruj, asal daripada perkataan Arab kharaja, mana keluar. Menjadi pahaman Khawarij. Golongan Khawarij ini mereka tidak berpuas hati kerana mereka pada awalnya lagi mereka menggesa Saidina Ali supaya mencari siapakah pembunuh sebenar kepada Saidina Osman. Jadi apabila mereka tidak berpuas hati dengan majlis tahkim, iaitu satu majlis di mana Saidina Ali dan Muawiyah dikehendaki meletakkan jawatan masing-masing ataupun melucutkan jawatan masing-masing. Tetapi di sini berlaku sedikit salah faham, perselisihan, di mana ada sedikit macam satu tipu muslihat daripada puak Muawiyah. Dari situlah timbulnya perasaan tidak puas hati oleh puak-puak Khawarij, menyebabkan mereka ini keluar dan berpaling tadah daripada menyokong Saidina Ali. Seterusnya kita lihat apakah prinsip-prinsip bagi Khawarij ini. Terdapat 4 prinsip. Yang pertama, menurut mereka, jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat untuk memilih sesiapa sahaja daripada kaum muslimin yang layak. Pada sini siapa yang layak, mereka boleh menjadi khalifah. Itu pendapat mereka yang pertama. Dan yang kedua, mereka menyatakan bahawa Saidina Ali radhiyallahu anhu telah melakukan dosa besar kerana bersetuju untuk mengadakan majlis tahkim. Padahal sebenarnya tujuan utama kenapa Saidina Ali mengadakan majlis tahkim adalah untuk mengelakkan daripada terus berlaku perpecahan dan peperangan di antara orang-orang Islam dari kedua belah pihak pada masa itu, di antara pihak beliau dengan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka dengan sebab untuk mengelakkan kejadian itu terus berlaku, untuk mengelakkan daripada ramai lagi yang terkorban dalam peperangan sesama Islam ini, maka Saidina Ali bersetuju untuk mengadakan majlis tahkim ini. Yang ketiga, wajib keluar menentang pemimpin atau khalifah yang tidak adil. Bagi mereka umpama seperti melakukan kesalahan yang besar, patut diperangi para pemimpin yang tidak berlaku adil ini. Dan yang keempat, bertikad bahawa orang yang melakukan maksiat dikira berdosa besar dan kafir. Itu adalah di antara prinsip-prinsip Khawarij. Seterusnya kita lihat pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan aliran yang bertentangan dengannya tentang beberapa isu di sini. Yang pertama ialah, adakah Al-Quran itu makhluk? Yang kedua, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang ketiga, pelaku dosa besar. Yang keempat, berkenaan dengan qada dan qadar. Dan yang kelima, mengenai dengan kedudukan iman seseorang. Baiklah, mari kita lihat apakah pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan pandangan-pandangan lain. Okey, baik. Kemudian kita lihat lagi pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah
dan aliran yang bertentangannya tentang beberapa isu ini. Yang pertama kita lihat, adakah Al-Quran itu makhluk? Ya, bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka yakin bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat qadim, yang telah sedia ada. Ini berbeza dengan pendapat Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, mereka menyatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk yang bersifat hadis ataupun baru. Yang kedua, hukum melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahawa semua orang yang beriman dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Semua orang beriman dapat melihat Allah. Itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahawa mustahil dapat melihat Allah kerana dia tidak menyerupai makhluk. Disebabkan Allah itu tidak sama dengan makhluk, disebabkan Allah itu tidak berjisim, maka mereka berpendapat mustahil bagi kita orang-orang mukmin dapat melihat Allah di akhirat kelak. Seterusnya kita lihat tentang satu isu lain, iaitu pelaku dosa besar. Bagi ahli sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar masih lagi dikira mukmin tetapi fasik sekiranya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini berbeza dengan Khawarij dan Mu'tazilah, di mana golongan Khawarij berpendapat orang yang melakukan dosa besar dikira sebagai kafir, dan bagi Mu'tazilah pula berpendapat orang yang melakukan dosa besar berada pada satu kedudukan di antara mukmin dan kafir, serta kekal berada dalam neraka. Isu yang keempat yang ditimbulkan ialah berkenaan dengan qada dan qadar. Bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka berpendapat dan yakin bahawa setiap perkara baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengurniakan manusia dengan akal fikiran untuk berfikir, berikhtiar dan membezakan antara baik dan buruk. Maknanya di sini setiap sesuatu yang berlaku adalah sememangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita sebagai manusia, kita telah diberikan akal fikiran. Kita diberikan akal fikiran untuk membezakan perkara yang kita lakukan itu sama ada baik atau buruk. Akal dapat membezakan benda yang jahat dengan benda yang tidak elok ini, supaya kita elakkan daripada melakukannya sekiranya kita dapat berfikir dengan baik. Itu adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Di samping itu juga mereka berpendapat bahawa kita boleh berikhtiar dan kita boleh berusaha untuk mengelakkan daripada sesuatu yang buruk berlaku. Maknanya di sini kita tak boleh meriba tangan dan meletakkan kata-kata ini adalah merupakan takdir Allah, terima sajalah. Itu tidak benar. Bagi ahli sunnah wal jamaah, kita mesti berusaha dan berikhtiar untuk mengubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita pelajari sebelum ini, takdir boleh kita ubah dengan doa dan usaha kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi Mu'tazilah pula, mereka berpendapat dan yakin bahawa setiap baik dan buruk adalah daripada manusia itu sendiri. Apa-apa yang dilakukan berpunca daripada manusia itu sendiri. Secara 100%. Perbuatan manusia baik dan buruk tadi adalah berpunca dari mereka. Baik, kemudian yang seterusnya, isu yang terakhir ialah mengenai dengan kedudukan iman. Bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka mempercayai bahawa iman boleh bertambah dan berkurang bergantung kepada amal soleh dan maksiat yang dilakukan. Apabila seseorang itu melakukan kebaikan, mengerjakan amalan soleh, maka iman dia akan bertambah dan meningkat.
Tetapi jika sekiranya dia melakukan maksiat atau membuat sesuatu dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka imannya akan berkurang dan menurun. Berlaku pertambahan dan pengurangan berdasarkan amalan seseorang. Kemudian bagi Khawarij dan Mu'tazilah pula, mereka berpendapat iman tidak boleh bertambah dan berkurang. Iman ada apabila melakukan kebaikan dan iman berkurang apabila melakukan maksiat. Itu bagi pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Baiklah, yang seterusnya ialah kepentingan beriman dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita perlu berpegang dan yakin dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini? Yang pertama ialah menjadi asas penerimaan sesuatu amalan. Sekiranya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, insya-Allah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada di landasan yang betul. Kerana itulah kita mesti berpegang kepada kedua-dua ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud dia telah meninggalkan antara lain bermaksud dia telah meninggalkan kepada kita dua perkara, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Jadi dengan sebab itu maka kita hendaklah berpegang kepada kedua-dua sumber ini supaya kita tidak akan menyeleweng akidah kita ataupun kita tidak akan terpesong pegangan kita, dan juga supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kepentingan yang kedua berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah juga ialah untuk memelihara kesucian agama Islam, supaya agama Islam ini dapat dijaga dengan baik. Baik, yang ketiga, menjamin keamanan negara. Dalam Islam, bagi orang yang berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita mesti sama-sama menjaga agama Islam dengan baik, menjaga hubungan sesama kita dengan baik, kerana itulah yang dianjurkan oleh Islam sebenarnya, tanpa ada permusuhan dan perselisihan, dan jauh daripada berburuk sangka di antara satu sama lain. Yang keempat ialah mengelakkan umat Islam daripada terjebak dengan ajaran sesat. Apabila pegangan kita sudah kuat, apabila kita sudah mempunyai satu benteng yang cukup teguh, kita tidak akan mudah terpengaruh ataupun kita tidak akan mudah terjebak dengan ajaran-ajaran sesat yang terdapat banyak di luar sana. Kenapa? Kerana kita sudah mempunyai satu pegangan yang kuat, kerana kita yakin dengan apa yang kita pegang. Yang menjadi masalah sekarang ini, kenapa ramai yang terjebak dengan ajaran sesat ini? Kerana mereka kurang pengetahuan, kurang ilmu mengenai dengan akidah yang sebenar. Mereka menurut secara membabi buta saja. Ini adalah satu cara yang salah. Sebab itulah kita mesti sentiasa belajar dan mendalami ilmu agama supaya pegangan kita, supaya keimanan kita kepada Allah akan lebih bertambah lagi. Kepentingan yang kelima ialah membersihkan akidah daripada kekeliruan. Apabila kita sudah yakin, kita percaya, kita sudah berpegang dengan akidah yang betul, maka secara tidak langsung tidak akan ada sebarang kekeliruan dalam soal-soal agama khususnya. Ditambah juga dengan pengetahuan yang kita ada tadi. Dan yang keenam ialah mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh ialah menghindarkan umat Islam daripada fahaman yang melampau.
Sekianlah dahulu perkongsian Ustazah pada hari ini berkaitan dengan tajuk Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bagi siri yang kedua. Bagi mana-mana pelajar yang belum melihat video Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah siri 1, anda boleh dapatkan link video ini pada ruangan description ataupun anda boleh ke channel Ustazah. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua insya-Allah, dan di sini Ustazah mengambil kesempatan untuk memohon maaf andai ada kesalahan yang tidak disengajakan, dan sesungguhnya yang baik itu hanyalah datangnya daripada Allah Subhanahu Taala, dan segala yang kurang itu adalah dari kelemahan Ustazah sendiri, dan Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.